Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Awang Huzaini bin Awang Zainal. Nombor matriks D20192092080 akan mengupas tajuk berkenaan sejarah pendidikan di Malaysia. Saya akan menjelaskan sejarah pendidikan kepada 3 garis masa, iaitu sebelum, semasa dan selepas penjajahan kuasa asing di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan asas penting bagi membangunkan masyarakat dan negara ke arah lebih baik tanpa mengira agama, bangsa maupun kaum. Mayor Khairul Azrin bin Mayor Jamaluddin menjelaskan bahawa sistem persekolahan bukan sahaja berperanan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat semata-mata, bahkan ianya merupakan saluran untuk menyampaikan kepada rakyat berkenaan dengan wadah perjuangan negara yang sangat mementingkan nilai-nilai murni dalam masyarakat berbilang kaum demi mencapai perpaduan. Justru itu, perlulah kita sebagai rakyat Malaysia mengetahui salah silah pendidikan yang telah lama berakar umbi di alam Melayu. Sebelum penjajahan kuasa asing di tanah Melayu, pada zaman dahulu, pendidikan di alam Melayu lebih berpaksikan kepada adat resam dan budaya masyarakat setempat. Sebelum kedatangan British ke tanah Melayu, sistem pendidikan orang Melayu adalah berasaskan atau berlandaskan kepada ajaran Islam, iaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini disebabkan penyiaran agama Islam berlaku melalui jalinan perdagangan yang datang berlayar bersama pendakwa di pelabuhan utama seperti di Selat Melaka. Jalinan hubungan yang baik di antara pedagang dengan pemerintah ketika itu memberi respon positif ke atas agama Islam, seterusnya diterima baik oleh pemerintah dan para penduduk tempatan untuk memeluk agama Islam. Mayor Khairul Azrin bin Mayor Jamaluddin menyatakan bahawa pendidikan yang penting pada ketika itu ialah pendidikan Islam, di mana yang mula berkembang dengan kewujudan sekolah-sekolah pondok dan madrasah sebagai tempat mendapatkan pendidikan Islam. Maka terbinalah tempat-tempat untuk menuntut ilmu seperti madrasah, masjid, surau dan pondok. Para guru yang mengajar murid-murid pada ketika itu berasal daripada golongan pendakwa Islam dan alim ulama. Mereka akan diajarkan cara membaca Al-Quran, menghafal doa, mempelajari agama Islam dengan merujuk kepada imam dan para guru agama, menghafal huruf abjad Arab, seterusnya ilmu-ilmu dasar dalam adat resam dan budaya masyarakat. Hashim Haji Musad berkata, ulama-ulama yang tersenarai antara contoh ulama yang telah mengunjungi atau menetap di Melaka untuk mengajar bangsawan dan para pembesar Melaka, termasuklah Sultan sendiri. Seiring berjalannya waktu, budaya Melayu semakin dikenali di rantau dunia dengan adanya sistem bahasa yang tersendiri, iaitu bahasa Melayu serta penulisan Jawi sebagai wadah persuratan, perakaman dan pewarisan dari segala khazanah ilmu, pengetahuan dan kebijaksanaan. Tulisan Jawi diciptakan oleh Melayu dengan berasaskan huruf Arab, merupakan salah satu tanda kemajuan alam Melayu pada waktu tersebut. Tulisan Jawi juga diolah oleh orang Melayu untuk melambangkan keserasian terhadap ajaran Islam yang berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini menunjukkan mereka, iaitu orang Melayu, dengan penuh kebijaksanaan dan berpegang teguh terhadap tiang agama telah mencipta tulisan Jawi untuk merakam persuratan Islam dan menggunakan selama hampir 1000 tahun jika dibandingkan dengan tulisan Rumi, supaya dapat memelihara kemurnian ajaran Al-Quran dan Al-Hadis dengan ketakwaan dan keredaan. Semasa penjajahan kuasa asing di tanah Melayu, tumbangnya kekuasaan dan pemerintahan Sultan terhadap negeri-negeri di tanah Melayu oleh pihak British menunjukkan berlakunya perombakan drastis dalam pelbagai aspek, terutama dalam bidang pendidikan. Alam Melayu dulunya mempunyai sistem bahasa dan penulisan yang tersendiri, perlahan-lahan dihapuskan oleh pihak British. Tambahan pula, akibat daripada kemasukan buruh asing ke tanah Melayu memberi implikasi dalam bidang pendidikan yang mana pada waktu tersebut sistem pendidikan tidak selari. Maka wujudlah sistem vernacular yang merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP pada waktu tersebut. Menurut Mayor Khairul Azrin bin Mayor Jamaluddin, kewujudan sekolah vernacular telah menyebabkan masyarakat Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan dan menyebabkan hubungan mereka semakin renggang. Sekolah vernacular Melayu, Cina dan India mempunyai kepentingan tersendiri, terutama untuk kaum tertentu, iaitu sekolah Melayu untuk kepentingan orang Melayu, sekolah Cina untuk kepentingan orang Cina dan sekolah Tamil untuk kepentingan orang India. Terdapat 5 sekolah yang ditubuhkan sewaktu zaman British, iaitu sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular India, sekolah agama Islam dan sekolah aliran Inggeris.
Masing-masing sekolah ini mempunyai kepentingan dan objektif tersendiri mengikut kaum. Akan tetapi, sewaktu Perang Dunia Kedua iaitu 1941 sehingga 1945, Jepun telah mengambil pemerintahan di Tanah Melayu setelah menewaskan British pada ketika itu. Dasar pelajaran di bawah pemerintahan Jepun adalah sama dengan sebelumnya, akan tetapi menambah bahasa Jepun dalam kurikulum yang berorientasikan negara Jepun. Pemerintahan Jepun juga telah menubuhkan sekolah Nippon Go bagi mengganti sekolah-sekolah Cina dan Inggeris. Selang beberapa tahun, pihak British mengambil alih semua pemerintahan di Tanah Melayu akibat kekalahan serta gencatan senjata yang dibuat oleh pemerintahan Jepun disebabkan peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepun. Pada waktu itu, berlakunya pergolakan di antara Parti Komunis Malaya bagi menguasai Tanah Melayu tetapi gagal dan berjaya dipatahkan oleh British. Atas semangat nasionalisme daripada orang Melayu hasil daripada pendidikan, banyak pejuang-pejuang Melayu yang menginginkan kebebasan daripada penjajahan yang dibuat. British melihat semangat juang rakyat pada masa tersebut memberi kesan kepada mereka dan seterusnya telah memberi kemerdekaan pada Tanah Melayu untuk berdiri menjadi negara mereka pada 31 Ogos 1957. Antara usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat pada masa itu ialah membuat piawai mengenai sistem pendidikan iaitu laporan Bernas, laporan Penhu, laporan jawatan kuasa khas, ordinari pelajar, penyata razak dan ordinan pelajar. Setelah penjajahan kuasa asing di Malaysia. Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia telah memperincikan sistem-sistem pendidikan dengan teratur agar tidak berlakunya kemunduran masyarakat setempat dalam bidang pendidikan jika dibandingkan dengan negara global. Pelaporan dan hala tuju pendidikan sewaktu pasca merdeka telah dibuat dan di antaranya adalah laporan Rahmat Talib, akta pelajaran, laporan Husin On, laporan jawatan kuasa kabinet, rancangan undang-undang pendidikan dan akta pendidikan. Terdapat beberapa pecahan yang dibuat oleh pihak kerajaan yang bermula daripada sekolah jenis prasekolah, pendidikan sekolah rendah, pendidikan sekolah menengah, pendidikan pra-universiti dan pengajian tinggi iaitu pendidikan di IPTA dan di IPTS. Sekolah teknik dan vocational iaitu TVET juga diberi perhatian dalam pembelajaran masa kini bagi merealisasikan impian negara untuk mencapai negara yang maju di persada dunia. Banyak cadangan-cadangan yang telah dikemukakan untuk menyatupadukan rakyat Malaysia dengan menubuhkan sekolah-sekolah kebangsaan, sekolah satu aliran dan sebagainya bagi menanam bibit-bibit perpaduan di antara masyarakat majmuk di Malaysia. Sebagai kesimpulan, Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangun di rantau Asia. Sejarah berkaitan Malaysia pada masa lalu memberikan pengajaran kepada kita semua untuk belajar dengan lebih mendalam mengenai salah sialah negara kita. Selain itu, tulisan Jawi yang dulunya menjadi penanda aras kemajuan rumpun Melayu perlu dihidupkan kembali dengan mengembalikan pelajaran tulisan Jawi di sekolah bermula daripada sejak kecil sehingga dewasa agar tidak dilupakan oleh anak-anak generasi baru. Namun pada tahun 2019 telah berlaku rombakan besar-besaran yang telah memberi kesan kepada semua masyarakat global dengan lahirnya wabak pandemik COVID-19 di seluruh dunia. Wabak ini mengakibatkan banyak sektor terkesan termasuklah sektor pendidikan. Corak pembelajaran yang dulunya pendidikan secara pengajaran dan pembelajaran PDP bertukar kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Oleh itu, untuk mencapai matlamat perpaduan negara yang kukuh, seluruh masyarakat perlu berganding bahu seiring dengan usaha murni kerajaan melalui dasar-dasar dan rancangan baru. Akhir kata daripada saya memetik kata-kata daripada Imam Ghazali yang berbunyi, menuntut ilmu adalah takwa, menyampai ilmu adalah ibadah. Mengulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.